بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali untuk majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan memasuki bab yang kedua. Ya, bab yang kedua daripada kitab ini, yaitu pada tajuk Babu Majaa fi Khatiman Nabi fi Khatiman Nubuwah. Khataman Nubuwah. Yaitu bab yang telah datang pada menyatakan ya tanda-tanda ataupun cap kenabian sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis-hadis yang disampaikan, maka kita termasuk di dalam maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadisku lalu dihafalkannya, dipeliharakannya dan disampaikannya kepada orang lain sesuai dengan apa yang didengarinya. Hadis riwayat Abu Daud nombor 3360. Jadi menunjukkan betapa besarnya ya faedah bagi seseorang yang mendengar dan mengambil faedah daripada hadis Nabi SAW, sehingga Allah Ta'ala akan mencerahkan, menceriakan, membaguskan wajahnya. Ini adalah satu ya nikmat anugerah Allah yang sangat agung ya terhadap sesiapa sahaja yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Syakir, saya baca matan hadis yang pertama di dalam bab ini, dan bab ini mengandungi 8 hadis yang menjelaskan tentang khatam atau cop kenabian sallallahu alaihi wasallam. Baik, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-Imam Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah taala, babu ma jaa fi khatamin nubuwah. Qala haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an al-Ja'd bin Abi Rahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Baik. Ini adalah hadis yang pertama di dalam bab Majaa fi Khatamin Nubuwah, yaitu bab
pada menyatakan tentang khatam ataupun cap kenabian, tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bab ini ya Imam Tirmizi rahimahullah akan mengemukakan hadis-hadis yang menceritakan tentang khatam atau cap kenabian ya pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di mana tempatnya, ya bagaimana saiznya, warna dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan cap kenabian tersebut. Dan cap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat menyatakan bahawa ya memang terdapat pada tubuh Nabi SAW itu ya tanda kenabian ini. Namun para ulama berselisih pendapat. Adakah cap kenabian Nabi SAW ini sudah wujud, sudah ada sejak dilahirkan Nabi SAW, atau setelah ya hanya ada setelah diangkat menjadi Nabi ya untuk diutuskan kepada umat kaumnya di Mekah itu. Dan menurut penelitian para ulama, ya pendapat yang paling kuat yaitu bahawa cap kenabian Nabi SAW ini ada ketika mana dia berlakunya peristiwa, yaitu pembelahan ataupun pembedahan ya jantung Nabi SAW. Ya ketika dibedah, maka dibersihkan ya hati atau jantung Nabi SAW. Ya kemudian pada masa itulah maka ya adanya khatam nubuwah. Baik, mari kita lihat hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-16, dan merupakan hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah di dalam bab ma jaa fi khatamin nubuwah, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh As-Sa'ib Yazid ya radhiyallahu an. Baik. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu adalah di antara nama sahabat Nabi SAW yang jarang kita dengar. Betul kan? Jarang sekali. Ya. Dan sahabat ini radhiyallahu anhu merupakan ya sahabat kecil. Ya, maknanya ketika Nabi SAW jadi rasul, ya sahabat ini masih kecil kerana dia lahir pada tahun kedua Hijrah. Ya, masih kecil. Jadi pada tahun kedua Hijrah, ketika Nabi SAW wafat pada tahun ke-10 Hijrah, ya maka baru umur berapa tahun? Ya, mana 2 tolak 10 tolak 2, 8 atau 7 tahun gitu. Jadi masih kecil. Ya. Dan ya beliau ya Sa'id bin Yazid radhiyallahu an, ya, dia pernah ikut bapanya ya mengerjakan haji bersama dengan Nabi SAW. Ketika itu usia dia 7 tahun. Jadi dia ikut ayah dia beserta Nabi SAW untuk menunaikan haji. Nabi SAW berhaji berapa kali? Berapa kali Nabi SAW menunaikan haji? Sekali. That's the first and the last. Ya, Hujjatul Wada. Ya, haji perpisahan. Baik. Kata Sa'id bin Yazid radhiyallahu an, ibu saudaraku, mak saudara dia, telah membawaku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit." Sa'id ni sakit. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengambil wudu dan aku minum daripada air sisa wudu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, maka aku terlihat pada itu khatam, yakni cok ataupun tanda yang berada di antara dua belikat, yakni belakang bahunya, di mana ia menyerupai iaitu zirril hajalah, yakni butang atau telur hajalah. Baik, jadi hadis ini Imam At-Tirmizi rahimahullah memasukkannya, fokus utamanya adalah untuk disesuaikan dengan tajuk tadi. Dan dalam hadis ini terkandung juga faedah-faedah yang lain. Baik, jadi faedah yang pertama sudah tentunya adalah tentang iaitu adanya tanda di belakang tubuh Nabi SAW, iaitu di antara dua belikat, di mana tanda itu bentuknya menyerupai zirri al-hajalah. Ya, apa maksud zirri al-hajalah? Maka para ulama menyebutkan iaitu zir al-hajalah itu ialah salah satu seperti ini. Zir al-hajalah itu nak sebut seperti apa? Iaitu salah satu butang daripada butang-butang yang ada pada kubah atau kelambu ya tersebut. Butang itulah yang digambarkan oleh As-Sa'id radhiyallahu an sebagai mirip dengan rupa
khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ya, pemisalannya sama seperti telur burung. Al-hajalah. Ya. Iaitu sejenis burung yang dikirani di kalangan orang Arab. Sebesar burung merpati merah, ya, yang merah paruh dan kakinya. Jadi nama burung tu, ya, burung hajalah. Jadi sebesar telur burung, burung merpati. Nanti akan datang lagi hadis lain. Baik. Jadi fawaid yang pertama adalah tentang apa yang dilihat. Jadi khatam Nabi SAW ni di antara sahabat ada yang melihatnya secara langsung, ada yang merasainya. Rasa dengan tangan. Jadi dua. Ya, bagaimana daripada situlah mereka menggambarkan tentang, ya, khatam nubuwah Nabi SAW. Dan khatam ini adalah tanda kenabian Nabi SAW. Di antara sekian banyak tanda kenabian Nabi SAW, salah satunya yang melekat pada tubuh badan Nabi SAW yang mulia itu. Masya Allah. Ya, bertuah tak ni? Bertuah sekali Sa'id bin Yazid yang masih kecil, ya, sehingga dia dapat melihat. Ya, sebab bukan semua para sahabat yang mendapat peluang untuk melihat. Melihat wajah Nabi SAW tu sudah satu nikmat. Ni melihat apa yang ada di dalam tubuh badan Nabi SAW di sebalik baju yang dipakai, jubah yang dipakai oleh Nabi SAW, merupakan nikmat yang, ya, berganda daripada nikmat melihat secara langsung seluruh anggota tubuh badan Nabi SAW. Baik. Itu adalah fawaid yang pertama yang dikaitkan dengan tajuk ini. Adapun fawaid yang lain sudah tentu ada beberapa. Yaitu yang pertamanya adalah, ya, bagaimana mak saudaranya membawa, ya, Sa'id ini untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sunnah. Ya, jadi boleh dianalogikan, disunahkan untuk kita membawa anak kecil untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ya, dalam kes ini apa? Untuk, ya, agar mendapat faedah daripada orang soleh tersebut. Dan di sini adalah Nabi SAW. Maka, ya, datangnya dia tu dalam keadaan sakit. Lalu bila dibawa kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Iaitu Nabi SAW mengusap kepalanya, ya, mendoakan keberkatan untuknya. Ya, kemudian Nabi SAW mengambil wuduk dan dia minum daripada air sisa wuduk Nabi SAW. Jadi daripada perbuatan Nabi SAW ini ada beberapa faedah. Yang pertamanya tentang, ya, iaitu kaedah tibun nabawi, iaitu yang kita kenali sebagai ru'yah syar'iyyah. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan, ya, orang yang sakit bagaimana untuk merawatnya. Dan di sini Nabi SAW mulakan dengan mengusap kepalanya, kemudian mendoakan keberkahannya. Kemudian Nabi SAW mengambil wuduk dan, ya, air minuman daripada sisa air, dan air sisa wuduk Nabi SAW itu diminum oleh dia yang sakit itu. Jadi air sisa ni para ulama menyebutkan iaitu air yang menitis lebihan daripada wuduk Nabi SAW, atau air yang ada di dalam bejana yang digunakan oleh Nabi SAW. Dua-dua je. Ya, itu yang pertama. Jadi di dalam ru'yah ini hendaklah mencontohi Nabi SAW. Dan dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana nak meru'yah orang sakit. Bagaimana? Senang sekali. Tapi akan payah kalau kita tidak berusaha untuk mempelajari hadis Nabi SAW tentang ru'yah. Ya. Di antara sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, apabila kita mendatangi orang sakit atau orang sakit itu datang kepada kita, maka hendaklah kita, ya, kalau anak kecil maka kita usap kepalanya. Kalau orang dewasa taklah usap kepala. Kemudian kita susuli dengan apa? Ucapan la ba'sa tahurun insya-Allah. Ikut la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Rufaidah. Baik. Bagus. Ingat. Ya. Kalau kita jumpa kawan kita kat sekolah sakit, kita kata kat dia, la ba'sa, tahurun insya-Allah, tak ada apa-apanya, insya-Allah sembuh. Bagi khabar gembira, good news. Kemudian yang kedua, kita doakan dia. Apa doanya? Ya. Bismillah pula. Bismillah 3 kali. Kemudian as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Berapa kali? 7 kali. Ikut. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak.
Baca lagi. As'alullahal azim. Yang ni tak ada bismillah. Yang bismillah tu adalah ruqyah diri sendiri. Ya, as'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyak. Ayyashfiya. Ya, fathah kaf. Matikan dia. Ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arash yang besar, agar menyembuhkan penyakit engkau. Itu doa untuk dia. Ya, baca berapa kali? 7 kali. Itulah Nabi SAW baca. Ya, kemudian iaitu ya, mengambil wuduk dan minum. Ini adalah khususiah untuk Nabi SAW. Ini dalam faedah yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan iaitu at-tabarruk, mengambil berkah. Ya, adapun mengambil berkah dengan Nabi SAW, ya, dari sudut ya tubuh badan Nabi SAW dan apa yang bercerai daripada Nabi SAW. Contoh apa? Contoh rambut Nabi SAW yang digunting, yang gugur, lalu diambil oleh para sahabat, keringatnya, ya, air lebihan wuduknya, ya, ludah Nabi SAW, semuanya itu ya adalah berberkah, mendatangkan manfaat dengan bertawasul dengan perkara itu. Adapun selain daripada Nabi SAW tidak ada. Ni ya, mengambil ya keberkahan dengan tubuh badan Nabi SAW yang mulia, dan apa saja yang ada pada tubuh badan manusia Nabi SAW itu adalah ya disyariatkan. Adapun selain daripada Nabi SAW maka tidak disyariatkan. Soleh macam mana pun dia tidak disyariatkan. Hatta para sahabat Nabi SAW pun tidak ada riwayat yang mengatakan ada para sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lalu mengambil berkah ya daripada rambutnya, ya, daripada sisa wuduknya, ataupun dari sisa makanannya, yang lebihan makanan, lebihan minumannya berebut-rebut ya untuk mereka minum dan sebagainya. Itu tidak ada. Adapun tabaruk dengan orang soleh itu bagaimana? Tabaruk dengan orang soleh sampai saat ini adalah dengan mengambil faedah daripada kesolehannya, iaitu kita menjadikan contoh. Kerana dia soleh maka kita berusaha untuk menjadi soleh sepertinya. Atau iaitu dengan mengambil berkah menerusi ilmunya yang diajar kepada kita. Itu maksud dia. Ya, bukan mengambil berkah daripada lebihan minuman dia, air liur dia dan sebagainya. Itu tidak ada berkahnya. Ya, yang ada khusus hanya untuk Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka tidak dijamin ahli syurga. Ya, secara zahir ya, kita mengatakan dia orang soleh, mudah-mudahan memasuki syurga, tapi batinnya kita tidak mengetahui. Betul kan? Tak terjamin. Sebab apa? Nabi SAW menyebutkan hadis tentang 3 orang yang dihumbankan ke dalam neraka. Ya. Tapi amalannya soleh, tapi batinnya riak, maka dihumbankan mereka ke dalam neraka yang paling awal. Siapa mereka? Hartawan yang dermawan. Ya. Itu, ya. Seorang yang berjihad di medan jihad dan ahli ilmu. Ini contoh. Ya, baik, itu secara ringkas. Kemudian faedah yang seterusnya adalah bagaimana Nabi SAW menunjukkan sifat kasih sayang. Tengok, bila datang ya mak saudara bawa seorang anak kecil, Nabi SAW tidak menolak. Langsung Nabi SAW melayaninya dengan cara yang terbaik. Betapa sayangnya Nabi SAW khusus pada anak kecil yang sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tadi, tengok, usap kepala. Usap kepala itu tanda apa? Sayang. Tanda sayang. Sebab itulah Nabi SAW memerintahkan kita untuk berkasih sayang. Sebab itulah ya, para guru kita, khususnya bila kita mempelajari hadis, ya, tok guru kita, tok syekh kita tu akan memulakan dengan memperdengarkan hadis tentang hal yang berkaitan dengan perintah berkasih sayang. Dikenali dengan hadis apa, Syakir? Musalsal apa? Musalsal ya bil awaliyah dengan hadis yang berkaitan dengan ar-rahimu yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ani musalsal bil awaliyah, ya, awaliyah yang dikenali sebagai aku mendengar hadis yang pertama daripada guruku sampai kepada Sufyan radhiyallahu an, ya, rahimahullah, lalu dibacakan ya aku mendengar daripada Nabi SAW, seterusnya. Maka inilah hadisnya, iaitu orang-orang yang menyayangi orang lain pasti disayangi Allah. Ya, maka itu hendaklah ya sayangilah setiap penduduk di bumi. Niscaya engkau akan disayangi oleh penduduk langit, jadi para malaikat. Sebab itu salah seorang sahabat Nabi SAW pernah ditegur. Dia tengok Nabi SAW mencium ya anak.
Lalu dia kata, aku ada berapa orang anak, tapi satu pun tak pernah aku cium. Lalu kata apa kata Nabi SAW? Man la yarham wala yurham. Ya. Barang siapa yang tak menyayangi, tak akan disayangi. Ini ciri khas yang wajib ada pada kedua ibu bapa. Hendaklah dia menyayangi anak-anaknya. Ya. Peluk, sayang daripada kecil sampai ke tua. Ada orang kerana dia tak menerapkan perkara ini, akhirnya anaknya tidak ada kasih sayang pada dia. Dan yang paling menyedihkan ketika usia tua. Ya, anak tak peduli pada dia, kasar terhadapnya. Pegang tangan mak ayah dia dalam berjalan pun tak pernah. Apalagi memeluk cium ibu bapanya ketika berpisah ataupun ketika datang bertemu kedua rumah, ya, orang tuanya, rasa janggal. Sebab apa? Sebab tak menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sangat tu. Terus lanjut hadis yang ke-17. Mari ya. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حمراء مثل بيضة الحمامة. Baik. Hadis yang ke-17 maksudnya, ya, diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah melihat cap kenabian yang berada di antara dua belikat Rasulullah SAW berupa benjol daging, maknanya daging yang timbul, ya, yang berwarna merah, yakni saiznya atau rupanya, ya, seperti telur burung merpati. Ini dari sudut apa ni yang dilihat oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu an, iaitu tanda kenabian Nabi SAW, ya, ada daging yang timbul berwarna merah. Ini adalah disebut oleh para ulama, merah ini adalah iaitu, ya, warna kulit Nabi SAW. Ya. Tu bukan betul-betul merah, tapi warna kemerah-merahan. Maka tanda khatam ini menyamai kulit Nabi SAW yang telah kita sebut, ya, pada bab yang pertama. Maka rujuk di bab tersebut. Dan di sini disebut saiznya seperti telur burung merpati. Dari sudut apa? Iaitu dari sudut perbandingan bentuk dan saiz, bukan warna. Telur burung merpati warna apa? Warna putih. Kalau nak mendekatkan pemahaman, tak pernah tengok telur burung merpati, tengok telur ayam serama. Macam tu lah. Tak pernah juga tengok telur ayam serama, tengok telur burung puyuh. Tak pernah juga tengok. Tak boleh nak tolong. Nampak penuh orang bandar. Orang kampung pernah tengok, insya-Allah. Tapi sekarang tak perlu orang kampung bandar. Search saja dalam internet, maka jumpa macam-macam telur di situ. Type saja burung merpati, maka kita akan jumpa. Masya Allah, burung merpati ni hebat. Sebagai postman antara bangsa di zaman dulu, bijak. Masya Allah. Baik, terus hadis yang ke-18. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. Baik, hadis yang ketiga dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-18 diriwayatkan oleh Rumaithah. Ya, bukan Rumaisah. Rumaisah tu yang satu lagi. Siapa Rumaisah? Gelaran pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ini adalah Rumaithah. Ya, Rumaithah radhiyallahu anha ini adalah iaitu salah seorang sahabiah kecil. Macam tadi tu. Yang tadi sahabi kecil, ni sahabiah kecil. Ya. Masih kecil dia itu. Ya. Iaitu sahabat Nabi SAW yang masih kecil. Ya, ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi beliau pernah, ya, bersama dengan Nabi SAW. Ya, beliau menceritakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW. Ya, ketika itu aku ingin mengucuk khatam, ya, khatam di antara dua tulang belikatnya. Kerana dekatnya baginda SAW denganku. Ya, budak-budak, betul kan? Tak ada halangan lah. Tengok, dia nampak dengan matanya, maknanya terbuka di belakang tulang belikat Nabi SAW, dia nampak. Lalu apa katanya? Ya, jika aku ingin melakukannya, ya, tentu aku dapat melakukannya kerana dekat sekali. Ya, kalau dia nak cium, dekat. Ya. Lalu, ya, kerana dekatnya baginda SAW denganku, nescaya aku boleh melakukannya. Ya, kemudian bersabda tentang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an pada hari kematiannya,
Arash Ar-Rahman telah bergoncang kerana kematiannya. Siapa Sa'ad bin Mu'az ni? Hebat dia. Sehingga dia wafat. Sehingga arash Allah bergoncang. Kata ulama, bergoncang itu maksudnya kerana bergembira menyambut ruh, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ya. Dan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dia adalah di antara pembesar kaum Aus. Ya, salah satu kabilah daripada besar daripada golongan Ansor. Ya, dia masuk Islam di tangan siapa? Siapa yang diutus oleh Nabi SAW ke jadi pendakwah ke Madinah? Siapa? Pemuda handsome, tampan, orang kaya tapi jadi miskin setelah masuk Islam. Bukan. Abu Talha tu yang kahwin dengan mas kahwin masuk Islam jadi itu. Bukan. Okey, keyword dia bagi hint dia sikit. M depan dia R V belakang. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, seorang pemuda yang alim. Tengok, ada orang kaya, handsome. Sehingga dia sangat dikenali di bumi Mekah sebagai seorang yang kalau dia lalu orang tahu dia harum bau siapa ni. Tampan. Ya. Jaga penampilan. Oh, tu yang hebat tu. Image grooming. Excellent. Tu pentingnya penampilan ni. Kita dah belajar pada bab yang pertama, betul kan? Pentingnya penampilan. Penampilan itu apa? Maknanya kemas. Tak semesti baju baru, tapi kemas. Contoh kalau pakai baju bergosok, betul kan? Walaupun baju lama bergosok, baju kemeja dia kena gosok. Ni berkedut-kedut, kreput, peliut datang pejabat. Ya. Tu macam mana nak nampak wibawa? Islam suruh kita berpenampilan be the best. Always be the best. Ya. Sebab apa? Asbab penampilan kita itu orang tertarik. Oh, this is the image of Islam. Ya, Masya Allah. Ya, kita kerja di pejabat sesuai dengan penampilan di pejabat. Jangan kerja di pejabat, ya, penampilan seperti orang kampung pergi ladang. Tak kena. Ya, pakai kasut pun tak, kilat. Ya, kusam aja. Ya, pakai stokin pun yang dah seminggu pakai lagi. Ini berat lah. Ya, Masya Allah. Ini benda yang penting. Baik. Jadi, ya, kata Rumaisah radhiyallahu anha, ya, dia lihat bagaimana, ya, khatam Nabi SAW yang berada di sini. Dia sebut apa ni? Dia sifatkan tentang lokasi, betul kan? Tempatnya di mana? Ya, iaitu di antara dua tulang belikatnya. Dalam hadis lain disebut, dia tidak di tengah-tengah, tapi ke arah kiri sedikit, iaitu bertepatan dengan jantung. Itu disebut dalam, ya, hadis-hadis yang lain. Baik, hadis yang ke-19. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Baik. Ya, diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad, beliau menceritakan, iaitu, ya, Ali radhiyallahu an apabila menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan satu hadis yang panjang. Ya, beliau sebutkan di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dan terdapat khatam nubuwah, yakni cop ataupun tanda kenabian. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah penutup sekalian nabi. Jadi, ya, hadis yang keempat ini adalah merupakan orang yang berbeza. Empat-empat yang meriwayatkan ini, yang melihat, ya, adalah orang yang berbeza. Jadi termasuk di dalamnya adalah, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia menyebutkan tentang, ya, di antara kedua bahu Nabi SAW terdapat tanda nubuah. Maknanya apa ni? Menerusi pandangan. Ya. Tu. Baik. Sama seperti tadi. Teruskan hadis yang ke-5, iaitu hadis yang ke-20. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرات بن ثابت قال حدثني عزباء بن أحمد اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. Baik, diriwayatkan daripada Ilba bin Ahmad, ya,
Al-Yashkuri, ya, radhiyallahu anhu, telah bercerita kepadaku oleh Abu Zaid. Siapa Abu Zaid di sini? Yaitu Amru bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Ansar, ya, yang berumur panjang, hampir 100 tahun. Dia telah didoakan oleh Nabi SAW, ya. Dan berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, ya, dalam satu majlis bersama Nabi SAW, Nabi bersabda kepada beliau, wahai Abu Zaid. Dipanggil gelaran Abu Zaid. Abu Zaid ni apa? Kunyah. Kita dah sebut tentang disunahkan kita memakai kunyah, ya. Hampirilah aku dan sapulah belakangku. Nabi SAW minta tolong untuk sapu di belakang badannya, ya. Ini memberikan perkhidmatan ni, ya. Ini adalah peluang keemasan, nikmat, ya, yang tak akan dipersia-siakan. Maka aku pun menyapu belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba jari-jari tanganku menyentuh khatam yang berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku, yakni Abu Zaid tadi radhiyallahu anhu bertanya, ya, bagaimana rupa khatam tersebut? Ya, aku ni ilbak tadi, dia tanya pada Abu Zaid, ya, bagaimana rupa khatam tersebut? Lalu dia kata Abu Zaid, bulu-bulu yang berhimpun. Tu yang ini tidak. Jadi Abu Zaid sebut pula, iaitu bulu-bulu yang berhimpun. Ya, sya'aratun mujtabi'atun. Ya. Jadi para ulama menyebutkan apa maksud di sini. Seperti Imam Al-Qastalani menyebutkan, ya, sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Zaid itu tidak melihat cap kenabian itu dengan mata. Ini tak lihat dengan mata kan, dipegang. Maknanya berdasarkan pegang tu dia pun merasakan, oh ini, ya, menjawab bulu-bulu yang berhimpun. Maknanya dia rasa oleh tangan beliau tu ada rambut, ada bulu yang berada di sekitar cop kenabian Nabi SAW. Itu tambahan faedah, ya. Daripada bentuk tadi, ada pula yang berada di sekeliling bentuk itu. Baik, ya, hadis yang ke-21. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يلبس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Baik. Jadi ini adalah hadis yang panjang. Maksudnya diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu an, beliau menceritakan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ya, siapa Salman Al-Farisi radhiyallahu an? Safi Rahman. Salman Al-Farisi. Ya, tahu tak? Contoh. Boleh tahu apa yang tahu? Al-Farisi itu maksudnya apa? Farsi. Bukan Paris. Masya-Allah. Oh, Paris, France. Al-Farisi, Farsi, Iran. Yang mencadangkan perang Khandaq. Itu ada peperangan pertama nanti, sebelum itu dulu. Ya. Beliau radhiyallahu an adalah orang Parsi yang pertama sekali di kalangan rakyat Parsi. Orang Parsi, bangsa Parsi masuk Islam. Ya, dan menjadi sahabat Nabi SAW dan juga menjadi khadam
pembantu Nabi SAW. Ya. Dan beliau radhiyallahu an berasal daripada Iran, iaitu Asbahan, yang asalnya agamanya adalah agama Majusi. Iran salah satu kuasa besar dunia di zaman Nabi SAW. Ada dua kerajaan besar, satu Romawi, Raja Hercules, satu lagi iaitu kerajaan Persia, Parsi, Maharaja Kisra, yang dua-duanya itu diutus surat oleh Nabi SAW kepada mereka berdua. Dua-duanya ditumbangkan oleh kerajaan Islam. Ya. Kuasa besar dunia tak dapat bertahan, terjatuh dia oleh tangan para sahabat Nabi SAW. Baik. Ya. Kemudian dia berpindah kepada agama Nasrani, Kristian. Dia ni seorang yang sedang mencari kebenaran. Ya. Kemudian dia berpindah ke Syam. Kemudian di situ gurunya memberi pesan, pendeta Nasrani akan datang nanti seorang rasul akhir zaman. Tengok ahli kitab tahu. Dengan itu, maka dia pun ingin mencari rasul yang dikhabarkan itu, yang sudah dekat ketibaannya. Lalu dia pun mengikut gerombolan kabilah Arab, dia berjalan menuju ke Mekah, Madinah. Pergi ke tanah Arab. Tapi dalam perjalanan dia dikhianati oleh kabilah itu. Kabilah itu tangkap dia, jual dia di pasar, hamba. Jadi hamba, asal orang Merdeka. Jadi hamba pada seorang Yahudi. Kemudian bila Nabi SAW mengetahui tentang Salman itu, lalu Nabi SAW membebaskan dia. Dan daripada situ, di sini dijelaskan di bawah nanti. Dia jadi hamba dan seterusnya. Baik. Jadi, menceritakan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia telah datang kepada Rasulullah SAW ketika mana baginda tiba di Madinah. Jadi dia bertemu dengan Nabi SAW di Madinah dengan membawa satu hidangan berisi kurma. Dia datang bertemu Nabi SAW bawa makanan kurma untuk dihidangkan pada Nabi SAW. Lalu diletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW bertanya, "Wahai Salman, apa ni?" Salman menjawab, "Ini adalah sedekah untuk tuan dan sahabat-sahabat tuan." Sedekah saya untuk tuan, untuk Nabi SAW dan para sahabat, supaya makan. Lalu baginda SAW berkata, "Angkatlah ia kerana sesungguhnya kami tidak makan sedekah." Lalu Salman pun mengangkatnya. Keesokan harinya Salman datang lagi dengan membawa makanan yang serupa. Lalu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Baginda bertanya, "Apa ini wahai Salman?" Lalu jawab Salman, "Ini adalah hadiah untuk tuan." Yang hari pertama sedekah, yang hari kedua hadiah pula. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Hidangkanlah ia untuk dimakan." Salman radhiyallahu an kemudiannya memerhatikan khatam. Ketika dihidang tu, Salman nampak, melihat pada tubuh badan Nabi SAW, di belakang nampak khatam yang dicap kenabian yang berada di belakang Rasulullah SAW. Maka beliau pun beriman dengan baginda SAW. Jadi di sini ada beberapa faedah. Satunya sudah tentu tentang khatam nubuah yang dilihat oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Di sini ada pelajaran penting, iaitu Rasulullah SAW tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Apa beza sedekah dan hadiah? Sedekah tu biasanya orang yang terima tu memerlukan. Sedekah itu adalah biasanya orang menerimanya memerlukan. Hadiah? Hadiah penghargaan. Hampir-hampir tepat, tapi yang pertama kurang tepat. Siapa nak try? Dapat hadiah. Tu. Sedekah ditetapkan siapa yang patut diterima. Fakir miskin. Lagi? Okey, cubalah contoh itu. Hadiah pula? Bawa pergi berikan, tak kisah siapa. Orang kaya ke orang miskin. Okey, boleh terima. Tapi jawapan yang tepat adalah ini. Iaitu sedekah adalah pemberian untuk meraih pahala. Apa contoh sedekah? Kan sedekah ada dua. Satu sedekah yang wajib, satu sedekah yang sedekah yang wajib apa? Zakat. Sedekah yang sunat adalah sedekah yang kita berikan yang untuk meraih pahala, betul kan? Kita bagi kepada ustaz tahfiz, pelajar miskin yang nak belajar, supaya dengan itu kita dapat meraih pahala. Sebab kita memberikan dia untuk dia belajar, kemudian dia dapat belajar, selesai dia balik, dia menjadi ustaz, ustazah, engineer, doktor dan sebagainya, kita dapat pahala tak? Itu jalan cerdas, jalan pintas, jalan cepat, jalan mudah untuk meraih pahala berterusan.
Sebab itu sangat-sangat dituntut untuk bersedekah kerana dia adalah berpahala. Ya. Tu. Adapun hadiah, ia adalah berbentuk pemberian bertujuan untuk memuliakan atau menghargai seseorang. Betul lah tu. Yang Rajihah bagi tu sebagai bentuk memuliakan. Dia seperti apa? Reward and recognition. Reward, penghargaan dan pengiktirafan. Recognition, recognize. Bagi hadiah. Contoh, Rufaidah hafal doa tadi. Doa apa tadi doa? Baca semula. La ba'sa tahurun insya-Allah. Diucapkan bila tu? Bila kita ziarah orang sakit atau kawan kita sakit kan. Rufaidah, saya sakit kepala lah hari ni. Saya tak boleh nak belajar lah, saya nak rehat lah. Lalu kata kat dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. Jangan risau insya-Allah, sikit je tu. Nanti sembuh lah. Lepas tu baca doa apa? Tak ingat kan? Panjang sangat. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiya. Berapa kali? 7. Tu. Jadi bila dah hafal tu bagi hadiah. Itu namanya hadiah, bukan sedekah. Tapi hadiah berpahala tak? Tetap berpahala. Tapi bukan tujuan itu utama dia. Penghargaan. Ya, sebagai tanda untuk mengembirakan dia. Dapat hadiah gembira tak? Gembira. Jadi ya, Nabi SAW maka tidak boleh menerima sedekah. Tu. Baik. Kemudian faedah yang seterusnya adalah penjelasan, iaitu betapa cukup dengan satu bukti terhadap Nabi SAW, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Sebab telah dikhabarkan oleh padri-padri itu, pendeta-pendeta Kristian dah beritahu dah tanda Nabi ni akhir zaman yang datang ni begini, dia ada tanda kat badan dia. Di mana? Di belakang. Sebab tercatat di dalam kitab-kitab Samawi yang sebelum tu. Lalu dia tengok betul, inilah hebatnya. Betul tak Salman ni? Sebab dia terus beriman berbanding dengan ramai di kalangan orang-orang Kristian, pendeta-pendeta mereka tetap degil tak nak masuk Islam. Seperti siapa? Pendeta-pendeta yang berada di sekitar Raja Hercules. Ketika Dihya Al-Kalbi bawa surat, termasuk Hercules. Hercules itu tak heran sebab dia raja. Ni pendeta dia semua ni. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Melihat tentang bagaimana dia berada di majlis yang sama dengan Dihya ketika berdialog dengan siapa? Raja Hercules. Baik. Seterusnya, maksud seterusnya wa kana lil yahud ila akhir keterangan ini. Salman ketika itu ialah hamba kepada seorang Yahudi. Ketiga tu. Ketika dia bagi hadiah. Maka Rasulullah SAW membelinya daripada Yahudi tersebut dengan bayaran sekian banyak dirham dan dengan janji untuk menanamkan untuk mereka, yakni Yahudi tersebut, pohon kurma dengan jumlah yang dipersetujui. Jadi bayaran mahal ni nak membebaskan Salman ni. Maknanya Salman ni hebat orangnya. Maknanya ada nilai. Berkualiti ni apa ni? Masya-Allah. Orang Parsi lagi import jauh. Dalam bahasa kita lah. Hadis tak sebut. Itu sebagai nak menjelas. Betul kan? Orang Parsi lawa-lawa handsome, betul kan? Tengok orang Parsi macam orang Arab jugalah, tapi dia unik. Putih, hidung mancung. Cantik. Handsome. Macam orang Arab macam-macam ada. Kulit putih ada, kulit hitam ada, seperti Arab Badui. Yang tu tak handsome lah. Gelap. Tapi ada yang handsome. Tak. Tapi umumnya. Baik. Lalu membebaskan dia oleh Nabi SAW dengan bayaran sekian banyak dirham dan dengan janji untuk menanam untuk mereka Yahudi tersebut pohon kurma. Orang Yahudi ni kaya. Ada ladang kurma, betul kan? Tengok peristiwa Khaybar tu. Kayanya ladang-ladang kurma dia. Yang subur, akhirnya milik umat Islam. Dihalau mereka pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi SAW masih lagi benarkan mereka di situ. Maka Salman syarat pembebasan oleh Yahudi itu kata apa? Akan bekerja, dah tanam, kemudian kena jaga pohon kurma itu hingga mengeluarkan hasil. Dah bayar duit lagi. Kemudian yang kedua, bayaran dia adalah tanam pokok kurma di ladang mereka itu, jaga dia sampai pokok kurma berbuah. Lama masanya. Lalu Rasulullah SAW sendiri bertindak menanam pohon-pohon kurma itu, kecuali satu pokok saja yang ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Tengok Nabi SAW sungguh membantu Salman untuk membebaskan dia, sehingga Nabi SAW sendiri tanam pokok. Mana Nabi SAW ahli pertanian juga. Tanam pokok kurma. Kita kalau dah jadi rasul, bukan jadi rasul, bukan silap. Kita ni kalau dah jadi bos, supervisor peladangan,
Mandor lah istilahnya. Apatah lagi pengurus. Turun tangan tidak. Betul kan? Tak ada pokok kelapa sawit. Tak, anak buah. Pekerja. Ni Nabi SAW. Dia seorang Rasul. Ya. Menunjukkan contoh teladan yang tertinggi. Ni boleh belajar dalam ilmu leadership. Tengok leader. Leader not. Ya. Leader bukan just give instruction. Not only provide direction. But leader walk the talk. Lead by example. Involve himself or herself in doing or executing such or certain assignment. Understand or not? Tu leader. Kalau tidak jadi bos lah. Bos bagi arahan, buat tu buat ni, duduk kat pejabat. Perlu tidak? Kita tak nak orang bersifat bossy. Bossy type no. Tapi leader. Leader leads the way, show the way and involve. Tu, ni Nabi SAW tengok tunjuk contoh. Ya. Jadi peladang Nabi SAW tanam pokok kurma. Ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri bertindak menanam pokok-pokok kurma itu kecuali satu pokok je ditanam oleh Umar radhiyallahu an. Umar juga ikut tanam pokok. Tengok para sahabat bantu Nabi SAW. Tak biarkan Nabi SAW bersendirian. Kerana para sahabat itu terkenal sebagai fastabiqul khairat. Mereka bersegera untuk melakukan kebaikan. Naklah kita mencontohi mereka itu. Ya, kerana mereka adalah contoh teladan kita. The best living example. We must follow. Wajib. Sebab tu bila kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, ya, kisah para sahabat, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang terbaik. Seperti mereka. Ya. Semua pokok kurma itu berbuah pada tahun itu juga. Berkatnya Nabi SAW tanam, berbuah terus. Kecuali satu pokok saja yang tidak mau berbuah. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, apa kena dengan pokok kurma ni? Tak berbuah ada satu ni. Yang lain buah semuanya. Masya Allah. Lalu Umar radhiyallahu anhu jawab dengan penuh keikhlasan. Umar radhiyallahu jawab, aku yang menanamnya ya Rasulullah. Tengok mengaku kan? Tengok hebat, jujur tak para sahabat. Tu pokok tu aku yang tanam, yang tak berbuah tu. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Ya. Lalu Rasulullah pun mencabut pokok tu yang tak berbuah tu dan menanamnya semula. Maka pokok itu juga turut berbuah pada tahun dia tanam. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi faedah ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bagaimana Umar radhiyallahu an ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa sayangnya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an sehingga beliau ikut campur dan memenuhi perjanjian dengan Yahudi tadi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Salman tanam pokok kurma sehingga berbuah. Baik, terus hadis yang ke-22. Hadis yang ke-7 dalam bab ini daripada 8 hadis. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Bishr bin al-Waddah qala hadatsana Abu Muqal ad-Dawraqi an Abi Nadra al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yani khatam an-nubuwah faqala kana fi dhahrihi bid'atan nashizah. Baik. Diriwayatkan daripada Abi Nadrah Al-Awaqi, ya, beliau menceritakan, aku telah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkenaan dengan khatam Rasulullah SAW, iaitu khatam nubuwah. Ya, ayat ini bertanya kepada siapa? Iaitu salah seorang sahabat Nabi Sa'id SAW, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, salah seorang sahabat ni, yang sahabat Abu Sa'id ni terkenal lah. Ya, kita selalu sering dengar dia riwayat hadis. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Baik. Jadi Abu Sa'id ini adalah, ya, salah seorang sahabat yang mana ketika peperangan Uhud dia masih kecil. Umurnya 13 tahun. Ya. Dan dia membawanya pada Nabi SAW untuk terus serta dalam peperangan. Tapi Nabi SAW tak terima. Budak kecil sangat lagi. Ya, nak ikut dalam pertempuran. Tengok semangat tak anak kecil nak pergi berperang umur 13 tahun. Anak di zaman sekarang umur 13 tahun buat apa? Main basikal ajak. Buat apa? Main handphone. Ni anak di zaman Nabi SAW, para sahabat kecil ni nak ikut perang, tak takut langsung. Ya. Anak zaman sekarang penakut. Ya, penakut, tak berani. Ya, lihat. Mereka memiliki izzah yang luar biasa.
Ya, jadi beliau di antara sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, ayah dia juga seorang sahabat. Ada sekitar lebih kurang 1000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan dia adalah salah seorang fuqaha, ya, pakar dalam ilmu fiqh, dan juga seorang mujtahid, ahli fatwa di Madinah setelah kewafatan Nabi SAW. Ya, dan beliau meninggal pada usia 74 tahun. Jadi apa yang beliau radhiyallahu anhu riwayatkan, yaitu berkenaan dengan khatam Rasulullah SAW, yaitu khatam nubuwah. Lalu beliau menjawab, kata Abu Sa'id Al-Khudri terhadap pertanyaan Abu Nadrah Al-Awaqi radhiyallahu an, khatam itu berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam berupa potongan daging yang menonjol. Ni. Ya, maknanya timbul. Baik, hadis yang ke-8, hadis yang terakhir. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرجس قال عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآلل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Baik. Hadis yang ke-8, hadis yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab, ya, dalam bab ini, yaitu bab majaa fi khatiman nubuwah, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an. Ya, beliau menceritakan, aku datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama bermajlis dengan beberapa sahabatnya. Lalu datanglah Abdullah bin Sarjis, ya, radhiyallahu an. Baik. Kemudian aku berlegar sebegini di belakang baginda SAW. Baginda SAW menyedari apa yang aku kehendaki. Ya, lalu baginda SAW melepaskan selendang dari belakangnya sehingga aku dapat melihat tempat beradanya khatam, yakni cap kenabian di antara dua tulang belikat. Ya, baginda SAW yang kelihatan seperti genggaman tangan. Dan di sekitarnya tahit lalat, seolah-olah ia seperti kutil-kutil atau ketuat. Ya, setelah itu aku pun beredar dari belakang baginda SAW sehingga aku berhadapan dengan baginda. Ya, lalu aku berkata, Allah memurniakan keampunan untukmu ya Rasulullah. Lalu baginda SAW membalas, untukmu juga. Orang ramai pun, ya, para sahabat tadi bertanya kepada Abdullah, benarkah Rasulullah SAW telah memohon ampun untuk engkau? Maka beliau menjawab, ya. Malah baginda SAW memohon ampun untuk kamu semua juga. Kemudian itu ia membaca ayat ini, yaitu, ya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun daripada Allah akan salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Ya, surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-19. Baik, ini adalah hadis yang terakhir. Tapi dalam hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an bahawa, ya, disebut di sini tentang saiz. Ya, saiz iaitu khatam nubuwah, seperti genggaman tangan, besar. Ini tangan besar. Tadi di awal-awal sebesar mana? Telur. Besar telur, betul kan? Ni apa besar pula? Macam mana nak mengkompromi ni? Ya. Pada zahir nampak bercanggah. Ya, ada pertentangan. Berdasarkan riwayat hadis yang sebelum ni, itu sebesar telur burung. Jadi, bagaimana pandangan para ulama nak sebut dalam bab ini? Iaitu mereka mengatakan khatam itu, ya, ketika mengecil saiznya sebesar telur burung.
Ya, bila besar seperti genggaman tangan ini, penumbuk. Ini diberikan oleh pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Baik. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain lah. Baik, kita cukupkan setakat itu dulu. Kemudian faedah daripada hadis ini, ya, selain faedah yang pertama yang berkaitan dengan tajuk ini tentang khatam nubuwah, ya, iaitu tentang pelajaran yang sangat berguna tentang iaitu saling membalas kebaikan. Ya, saling membalas kebaikan. Orang berbuat baik pada kita, kita berbuat baik pada orang. Ya. Di mana itu? Iaitu disebutkan di sini ketika Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an berhadapan dengan Nabi SAW, dia berkata pada Nabi SAW, Allah mengurniakan keampunan untukmu ya Rasulullah. Tu. Ya, untung Nabi SAW maksud begitu. Lalu apa kata Nabi SAW pada dia pula? Untuk kamu juga. Kamu pun dapat juga. Ya. Ya, maknanya Allah juga akan mengurniakan keampunan bagimu. Ya, lalu ya, para sahabat tadi tanya setelah itu peristiwa. Ya. Benarkah Rasulullah telah memohon ampun untuk kau? Ya. Lalu Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, ya. Malah baginda SAW memohon ampun untuk kamu, bukan aku saja, untuk kamu juga. Itu dapat faedah. Ya, dapat faedah bukan hanya dia tapi untuk orang lain. Begitulah sikap Nabi SAW. Sangat merahmati, sangat menyayangi, ya, para sahabat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajarannya adalah saling membalas kebaikan. Ya, bila orang berbuat baik pada kita, maka kita berbuat baik pada orang. Jangan sekali-kali, ya, berbuat kejahatan dalam kehidupan. Hendaklah kita ini di mana pun berada berberkah, menjadi orang yang bermanfaat. Seperti mana yang sering kita sebut. Jadilah orang yang adanya menggenapkan, tiada mengganjilkan. Adanya menceriakan situasi, tiadanya, ya, tiadanya apa? Dirasai. Pemergiannya ditangisi, dirindui. Ya. Tu. Ingat selalu. Sebab apa? Kebaikan dia. Dia ibarat seperti biji benih. Dibuang ke laut jadi apa? Pulau. Jadi pulau. Dibuang ke darat jadi gunung. Dia ibarat sekuntum bunga. Ya, bukan hanya menjadi tarikan seekor, ya, lebah atau kumbang untuk datang kepadanya, bahkan ribuan lebah datang kepadanya untuk mengambil manfaat. Jadi jadilah pribadi yang bermanfaat, keberadaannya baik, muamalahnya halus, budi pekertinya, sopan santun tahap tertinggi, tidak menyakiti orang. Ya, tengok bermanfaatnya di sini apa? Iaitu bagaimana Nabi SAW membalas kebaikan dia dengan memohonkan keampunan. Ya. Sebab itulah ketika contoh, ya, Nabi SAW ajar dalam bab ini banyak. Contoh ketika orang berbuat baik pada kita, ya, kita ucapkan apa? Jazakallah khair. Betul kan? Syukron. Jangan diam saja. Ajak anak-anak sejak kecil lagi. Bila seseorang datang, ya, contoh postman datang, ya, hantar surat, hantar parcel, anak kecil yang pergi ambil, bagi tahu, ajar dia, ucapkan terima kasih pakcik. Tu, ya, di atas kebaikannya. Bahkan dalam banyak keadaan-keadaan Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan dalam bentuk doa. Contoh bila orang datang bertamu ke rumah kita, ya, orang yang datang bertamu rumah kita, kita hidangkan makanan untuk dia, betul kan? Makanan, minuman, layan dia yang terbaik. Ataupun kita jadi tetamu di mana saja, kita pergi ke dalam satu organisasi, maka kita akan dilayan. Ya, kita bermesyuarat, maka nanti akan dilayan. Ada tea lady ke, boy lady ke, buat air, hidang pada kita, air, minuman. Ataupun kita pergi ke duri, ya, tuan rumah menghidangkan makanan untuk kita, tidak dia menerusi wakilnya. Ataupun kita pergi ke restoran, makan minum, ya, yang menghidangkan untuk kita, walaupun berbayar. Tapi Nabi SAW ajar kita untuk mendoakan dia yang menghidangkan makanan. Apa doanya? Iaitu Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warham. Baca doa ini, ingat. Allahumma barik lahum. Kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi di sini ada 4. Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum, ya Allah, ya, berkatilah bagi mereka. Fima razaqtahum,
ya, terhadap ya, apa yang telah engkau rezekikan untuk mereka. Dia kan tadi untuk keberkatan rezeki dia hidang pada tetamu supaya Allah balas dia lebih baik. Ada keberkatan tu pada rezekinya. Dia bertambah rezekinya. Ya, waghfir lahum. Mohon ampun untuk dia. Ya, barangkali tentu dia ada kekurangan, kita tak berkenan, dan ya umumnya memohon keampunan sesama muslim. Ya. Kemudian warhamhum, dan semoga Allah merahmati mereka. Sebab apa merahmati mereka? Sebab melayani kita. Betul kan? Kita datang rumah orang waktu tengah hari dah tak payah keluar duit lagi dah untuk makan di restoran. Kita ni musafir ziarah rumah dia. Makan sedap pula tu. Dia tak pernah jumpa makanan. Dia siap yang terbaik untuk kita. Oh, nikmat tak? Jadi sebagai tanda terima kasih kita kepada layanan dia, makanan yang disediakan, minuman yang dia sediakan, walaupun hatta dia hidangkan kita sky juice saja. Ni sky juice tu. Bagi yang ni je. Sebab dia itu je yang ada pada waktu itu. Maka senyum kita. Minum. Bismillah. Selesai sembang nak balik. Ya, maka baca doa ini. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tu. Baca surah Rahman. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum Lahum lah bagi kamu. Hum bagi mereka itu dah. Kemudian hafal doa ini. Ya, jadi ini contoh give and take. Give and take. Ya. Dia memberi maka kita membalas. Ya. Orang memberi macam mana peribahasa orang tua? Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merah. Tu hadis orang Melayu. Komplain tadi. Sama. Ya, dalam bentuk bahasa kita. Ya. Itu. Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Tu nikmat. Sebab itu hendaklah kita sering berbuat baik. Terutamanya dengan jiran. Ya, bukan nanti nak ada makanan lebih baru nak bagi kepada jiran, tak. Sering-seringlah ya memberi kepada jiran. Jiran tu kita bagi apa maksud dia? Bagi pada jiran makanan dan sebagainya itu apa? Hadiah ke sedekah? Hadiah. Betul kan? Sebab dia tak perlu sedekah pun jiran, kadang orang kaya. Sedekah ni untuk meraih pahala, tapi boleh bersedekah. Ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tak boleh. Ya. Baik. Sekarang apa lagi faedah lagi? Contoh lain apa? Yang paling senang, iaitu tentang membalas salam. Jangan kita buat diam saja bila orang memberi salam pada kita. Jawab. Dia sebut bukan main lagi. Assalamualaikum. Kita buat dia buat tak tahu je. Sebab apa? Aku tak kenal dia. Ya, jangan begitu. Bila seorang memberi salam, segeralah menjawab salamnya. Kerana apa? Itu adalah perintah Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyatin kuat sikit, sambung. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Tu ya. Tengok bagaimana Allah Taala mengajar kepada kita. Ya, apabila kamu diberikan dengan penghormatan, dengan satu penghormatan, dengan satu ucapan ya, hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balas dengan cara yang sama, sepadan. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Ya, Allah sebut dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 86. Ni kaedah give and take. Bagi salam, Allah perintah jawab yang lebih baik. Kalau tak mampu, baru sama. Maknanya apa? Be the best to the maximum. Maknanya exceed. Dalam istilah customer service dia kata apa? Not just enough you meet your customer requirement. Yeah, just meet their requirement, but you have to exceed their requirement. Make them feel delighted. Wow factor, remembered forever. Understand? Jadi siapa yang ajar tu? Allah Ta'ala. Ya, kemudian didetailkan oleh Nabi SAW. Contoh adalah hadis ini. Ya. Jadi bila orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab yang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu lebih sikit. Lebih banyak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu riwayat, ingat lupa sama ada sahih atau tidak. Kalau orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ni fully complete teks dia. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.
Kalau tak silap itu adalah riwayat yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi itu nanti dicek semula. Menunjukkan apa? Jawab yang terbaik, lebih. Orang bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tu pemalas nama dia. Padahal boleh lebih tak? Boleh. Ya, kalau yang lain kita boleh berlebih-lebihan, apatah lagi dalam ucapan ini, kerana perintah Allah. Ya, jawab yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, equal. Ya, Waalaikumsalam. Tapi jangan jawab selamba je, Waalaikumsalam. No, jawab sungguh. Waalaikumsalam. Tu. Ucapan dan intonasi serta body language. Full package. Baru nampak kesungguhan. In term of reflection, react kepada orang yang memberi salam. Jangan berlebih kurang. Itu menunjukkan something wrong with our body positioning. Tadi Nabi SAW ajar. Bila lihat, bukan hanya wajah saja, tapi the whole body. Position accordingly. Ni tengok. Banyaknya pelajaran daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu kita sebut tak perlu menoleh kepada orang lain. Sebab everything regarding our daily activities, in term of our words, communication, in term of our interaction, interpersonal skill, semuanya dah built in dalam apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Cuma dia ibarat scattered puzzle. Kita kena take it and put it together. Tu tugas kita. Sebab tu kesimpulan-kesimpulan faedah-faedah daripada hadis ni sangat besar manfaatnya bagi kita. Baik, selesai sudah hadis ini. Hadis yang ke-8 di dalam bab yang kedua, iaitu tentang tanda-tanda iaitu cop kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan. Apa kesimpulannya daripada 8 hadis ini? Yang pertamanya iaitu telah disepakati bahawa riwayat-riwayat hadis iaitu Nabi SAW padanya terdapat tanda khatam nubuwah, yang berada di antara ni belakang ni, tulang belikat dan dia berada pada posisi yang sedikit, iaitu kata para ulama setentang dengan jantung. Dan itu baik. Dan disebutkan juga bahawa khatam nubuwah ini baru ada pada Nabi SAW setelah peristiwa pembedahan dada Nabi SAW, dicuci dengan air Zam-Zam. Oleh siapa ni? Malaikat Jibril alaihi salam. Di mana? Di rumah siapa? Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha? Ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selesai kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah ni, kita kena belajar tentang sirah Nabi SAW. Sebab apa yang kita pelajari di sini semuanya closely interrelated. Dia akan fit in dengan sirah Nabi SAW di peringkat-peringkat perjalanan hidup Nabi SAW. Masya Allah, indahnya apabila kita mendapat gambaran kekasih yang sangat kita cintai, yang seseorang itu tidak akan dinamakan beriman, melainkan dia menyayangi, menyintai Nabi SAW, Allah dan Rasulnya melebihi dirinya, kedua bapanya, ahli keluarganya dan sesiapa saja. Nak dapat tu bagaimana? Inilah dia jalannya, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, seperti mana yang terhimpun di dalam kitab ini, Syama'il Muhammadiyah. Baik. Yang keduanya adalah khatam nubuah itu berupa iaitu daging yang timbul, di antara dua tulang belikat tadi, yang berwarna kemerah-merahan atau putih kemerah-merahan, yang sama dengan warna kulit Nabi SAW. Dan saiz khatam nubuah itu adalah ketika mengecil sebesar telur burung merpati, tapi ketika membesar saiznya menjadi sebesar genggaman tangan ni. Tu bukan tangan saya ni, contoh saja, ibarat tangan. Kemudian pelbagai gambaran yang diberikan oleh para sahabat tentang rupa khatam nubuah tersebut, maknanya berdekatan, untuk menjelaskan penjelasan. Sebab ada para sahabat Nabi SAW melihatnya secara langsung, ada yang merasa pegang sendiri. Dan yang terakhir, ada riwayat mengatakan, ada yang menyebutkan bahawa setelah kewafatan Nabi SAW, khatam itu hilang daripada tubuh Nabi SAW. Baik, selesai sudah bab yang kedua. Cuma banyak perbahasan yang boleh kita ambil, tapi cukuplah secara ringkas dalam sebagai langkah mukadimah kita dalam mengenali Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk bab yang ketiga. Bab ketiga apa, Syakir? Babu ma ja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa?
tentang berkaitan dengan rambut beliau. Rambut, ya, sya'run. Rambut Nabi SAW. Telah datang pada bab yang menyatakan tentang rambut Nabi SAW. Tengok, rambut Nabi SAW pun ada perincian. Sebab itu, satu-satunya Rasul yang complete details, very clear, concise and precise. Bukan hanya ajarannya, tapi batang tubuh Nabi SAW yang mulia itu lengkap penjelasannya. Ya, para Rasul-Rasul sebelumnya alaihi wassalatu wassalam, ya, tidak ada di antara mereka yang selengkap ini. Allah memuliakan Nabi SAW, ya, dan Allah memuliakan kita sebagai umat Nabi SAW. Maka bertuah sungguh kita dengan, ya, perkara yang satu ini. Maka sebagai tanda syukur kita, ya, di atas anugerah Allah Ta'ala kepada kita dengan menjadi umat Nabi SAW, maka hendaklah kita sebagai tanda syukur, iaitu kita, ya, mempelajari tentang pribadi Nabi SAW, berjalan di atas sunnah Nabi SAW, ya, menyintai Nabi SAW, sentiasa berselawat pada Nabi SAW, sentiasa memenuhi rumah kita dengan kitab-kitab, buku-buku, ya, daripada buku yang berkaitan dengan ilmu hadis, yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW, berkaitan dengan, ya, pribadi Nabi SAW, ajaran-ajaran Nabi SAW. Hendaklah kita berusaha untuk membuat koleksi di dalam rumah kita. Kalau dalam urusan dunia kita boleh membuat pelbagai koleksi. Ada orang hobinya koleksi memancing, macam-macam jenis pancing ada di rumah dia. Ada orang yang hobinya minat tentang basikal, macam-macam basikal ada di rumahnya. Harganya ribuan, bahkan mencecah puluhan ribu. Kenapa di rumahnya tidak ada, ya, hal yang berkaitan perkara yang akan menyelamatkan dia nanti di negeri akhirat. Itu sebagai salah satu tanda cinta kasihnya yang mendalam terhadap Nabi SAW. Maka camkanlah dan bertindaklah segera. Wallahu a'lam. Itu sahaja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bertambah dalamlah kecintaan kita pada Nabi SAW. Ya, semoga Allah Ta'ala nanti mempertemukan kita dengan Nabi SAW, ya, di akhirat dan juga di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluang dan kesempatan untuk dapat bermimpi, ya, melihat wajah Nabi SAW. Dan itu adalah di antara tanda-tanda kebaikan bagi seseorang. Ya, itu saja. Ya, segala kebaikan semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan, kesilapan, ya, di dalam menyampaikan dan menjelaskan ini, ya, kita memohon keampunan kepada Allah. Ya, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, cukup setakat itu. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita nanti dalam surga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah pada umur subuh, ya, selepas solat subuh esok insyaallah kita akan sambung pada bab yang ke-3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.